Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khulqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai perkara yang mesti kita masuk dalam perbuatan kita ni, yang ke-12. Yang ke-12-nya ialah kita diajar supaya bertaubat dalam keadaan mustamirrah. Mustamirrah ni maknanya berterusan. Hidup kita sebagai seorang mukmin ni, sifat kita bila kita jadi orang mukmin, maka kita diajar supaya senantiasa bertaubat. Bertaubat ni di antara, kalau kita sebutnya, ialah makanan ruji dalam hidup kita. Kerana bagaimana kita makan setiap hari bagi menghidupkan yang disebutkan dengan jasad kita ni, bagi meneruskan kehidupan kita ini. Demikian juga dengan kita bertaubat setiap masa bagi menghidupkan hati kita. Hati kita ni boleh mati kerana maksiat. Itu kaedah dalam Islam lah. Sebab apa hati ni mati? Sebab bila kita sentiasa berbuat maksiat, bila kita sentiasa berbuat maksiat, maka hati kita ni akan mati. Tapi bagi nak menghidupkan hati kita, maka Islam disuruh kita sentiasa bertaubat. Bila kita sentiasa bertaubat dalam hidup kita ini, maka dalam keadaan demikian hati kita ni akan sentiasa hidup. Enjin tu kan, enjin kereta tu, kalau sekiranya kita tutup je suis, maka matilah enjin kereta tersebut. Demikian. Tapi Islam diajar supaya enjin ni kena sentiasa hidup. Enjin ni apa dia? Pada tu badan kita ni yang disebut dengan hati. Hati ni enjin kepada yang disebut dengan perjalanan kita. Kita kena sentiasa hidup. Hati ni kena sentiasa hidup. Macam mana nak suruh kita, hati kita ni sentiasa hidup? Ialah dengan cara taubat. Bila kita taubat, maka hati kita ni akan sentiasa hidup. Taubat ni pula tak boleh taubat sekali je. Tapi Islam dia nak suruh mustamirrah, berterusan taubat ini. Dan kita masih lagi membincangkan wajibnya bertaubat dan kelebihan bertaubat pada muka surat 1014. Pada hadis yang baru jadi sebut, hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sebagaimana berikut. Sebelum daripada ni, tuan kitab kitanya bawa dalil yang menunjukkan bagaimana Allah sukanya terhadap hamba bertaubat. Kemudian dibawa dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang mengenai bagaimana orang yang suka sangat dalam hidup dia, bila dianya hilang barang dalam perjalanan permusafiran dia di tengah-tengah padang pasir, kemudian kenderaan yang dinaiki itu tiba-tiba dia tertidur, dalam keadaan tertidur, kemudian terjaga tengok tak ada binatang yang dia naik tadi. Kemudian dagangan ataupun makanan atas binatang tu pun hilang. Dia pun cari. Dalam keadaan dia cari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tak jumpa juga. Akhirnya dia tertidur. Waktu mana dia tertidur, cari kepenatan. Kemudian dia tertidur, terjaga je. Daripada tidur dia, tengok ada binatang tu balik depan mata dia. Oh, dia suka ni, Allah sajalah yang tahu. Kerana dia penat mencari waktu mana dia sedar. Tiba-tiba bila dia terjaga, dianya gembira tengok ada binatang tersebut. Dan juga dengan makanan, semua ada atas binatang tadi. Suka, kalau kita istilah orang kita panggil suka yang amat. Dia panggil demikian.
Suka sangat. Tak boleh nak cerita sukanya. Sebagaimana orang tu suka, Rasulullah kata Allah lebih suka dengan hamba yang bertaubat. Bila lebih pada orang tersebut yang suka. Kita tengok orang tu gembira sangatlah. Tapi waktu mana Allah dia tengok saja hamba dia bertaubat, lebih daripada hamba tersebut yang lebih gembira. Sukanya Allah terhadap orang yang bertaubat ini sendiri. Dalam sebahagian riwayat hadis. Hari ni kita sambung tajuk ni lah. Di bawah tu perenggan yang akhir sekali tersebut. Dalam sebahagian riwayat hadis, dipergunakan lafaz sebagaimana di bawah ini. Orang itu berkata, sebab sangat gembira di waktu itu, hendak mengucapkan syukur pada Allah. Lalu dia sebut, aku adalah Tuhanmu dan kamu adalah hamba. Dalam riwayat yang lain, bila seorang dia terjaga tadi, ya, seorang lelaki yang mencari binatang dan juga makanan tadi, tak jumpa, tiba-tiba bila dia terjaga, tengok-tengok depan muka dia tu ada binatang yang dia cari tadi, dengan makanan tadi. Lalu dia terkeluar daripada mulut dia, dia sebut, aku adalah Tuhan kamu, kamu adalah hamba aku. Tertukar dia, suka sangat dia, gembira sangat terhadap yang disebut dengan pencarian dia tadi, yang dia cari tadi. Tertukar dia sepatutnya dia sebut aku hamba kamu dan kamu adalah Tuhan aku. Tapi oleh kerana terlampau gembira, dia tertukar, aku adalah Tuhan kamu, kamu adalah hamba aku. Dia tertukar pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sukanya dia dalam keadaan yang sebegitu. Allahu Akbar. Allah lebih suka daripada hamba ini bila kita bertaubat. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah. Sukanya Allah dengan seorang yang hidup dia bertaubat, gembiranya Allah dengan seorang yang dia mulut dia sebut Rabbi ufirli, ataupun mulut dia ni sebut tubna ilallah, ataupun mulut dia sebut inni tubtul an, aku bertaubat sekarang ya Allah. Misal contohnya kalimah-kalimah yang disebut tadi menunjukkan dia ni bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Allah suka dengan hamba tersebut lebih daripada pemuda ni yang terlalu suka. Itu cara demikian. Daripada apa yang terkandung dalam hadis di atas, jelaslah bahawa orang yang sudah berputus asa dan hanya mengharapkan kematian dah. Cerita tadi kan, cerita pemuda tadi, dia cari tak jumpa, akhir dia letih tengah padang pasir, kemudian dia tertidur terlentang dia. Dia kata mati dah dia kali ni. Kerana dia tak jumpa dah binatang tu, kemudian dia tak tahu lagi nak jalan ke mana, nak rentas padang pasir yang jauh ini. Kemudian makanan pula tak ada. Dia pun kata mati dah dia. Mati dia tu, dia dalam keadaan begitu dia tertidur dia. Menunggu saat mati dia. Kemudian dia tertidur. Kemudian terjaga tu tengok ada balik binatang tadi. Ada depan muka dia. Nak sebutnya gembiranya dia. Lalu menjadi sangat gembira untuk menemukan kembali apa yang dicari. Yakni keadaan kenderaannya, makanan dan minumannya. Tetapi Allah Ta'ala dalam keadaan masih lebih besar kegembiraannya apabila melihat hambanya yang bertaubat pada Allah. Rasulullah SAW nak bandingkan. Kalau orang tu gembira, Allah jauh lebih gembira dengan kami. Kalau orang tanya, macam mana nak menggembirakan Allah? Kalau ditanyalah, dalam hidup kita ni kan, anak-anak kita yang buat TikTok ni, biasa dia akan buat ayat-ayat dalam TikTok tu. Macam mana nak menggembirakan Allah? Kalau kita sebut demikian, macam mana nak menggembirakan Allah? Taubat. Taubat menjadikan kegembiraan yang amat besar di sisi Allah. Allah suka sangat dengan hambanya yang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kaedah kita lah untuk kita nak faham pada diri kita. Allah suka, gembiranya Allah lebih daripada gembiranya seorang pemuda yang sesat di tengah padang pasir yang kehilangan kenderaan dia, kemudian kehilangan makanan dan minuman dia, sampai dia tertidur untuk saat kematian dia. Tunggu mati. Dia ingat ke terjaga dia tu matilah dia, dalam kubur lah dia? Tak. Bila dia celik mata, tengok-tengok ada binatang tadi. Suka dia Allah sajalah yang tahu. Bingkah bangun dia tu, peluk, dan sampai mulut dia tertukar disebut. Aku Tuhan kamu, kamu hamba aku. Tertukar mulut dia. Nak sebutnya gembiranya dia. Allah lebih suka daripada hamba tersebut.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita bila Allah suka dengan hamba ni bila kita bertaubat kepada dia. Kita taubat pada dia ni, Allah suka sangat, tak boleh nak cerita, sukanya sangat. Dalam hidup kita ni bila kita suka sangat. Dalam hidup kita. Ada orang kita dia kata suka sangat bila nak balik berhari raya. Bila nak balik berhari raya tu kan, terbayang-bayang nak balik kampung. Sampai menyanyi lagu balik kampung dia ni. Suka sangat nak balik ni kan, nak balik kampung ni. Bila sebut raya, orang kita ni kalau tak balik memang habislah perasaan dia panggil. Kalau tak balik kampung. Kalau beraya, orang kata tahun ni tak boleh cuti. Katanya majikan kita sebut tahun ni cuti dibekukan, misal contoh. Memang tak bekerja lah. Hari tu terlentang tepi dinding. Nak sebutnya, kerana apa dia? Kerana lesu tak bermaya dia. Tapi bila sebut balik kampung ni, suka. Allah saja yang tahu perasaan orang yang demikian. Waktu mana kemah barang, waktu mana membawa kenderaan, semua tu kenangan-kenangan yang indah. Dijadikan momen-momen yang seronok dalam hidup mereka. Itu dia jadi demikian. Balik kampung. Padahal balik kampung tak ada apa pun. Telentang-telentang gitu juga. Bolak-balik kat rumah. Gitu je. Tapi nak balik tu perasaan. Kalau kita ada perasaan itu, kita ada perasaan bila nak pergi buat umrah, ada perasaan. Suka kita, gembira. Allah lebih suka daripada perasaan kita. Terhadap hamba dia, apa dia? Hamba yang bertaubat pada Allah. Lebih suka dalam hidup itu. Banyaklah masa kita gembira dalam hidup. Masa kita terlepas daripada bebanan. Bila kita habis hutang. Bila kita dan masa-masa paling gembira dalam hidup kita. Allah lebih suka daripada kegembiraan yang kita miliki di saat mana kita bertaubat pada dia. Ini cara Rasulullah ajar pada kita. Demikian tingginya nilai taubat bagi seorang mukmin. Tinggi nilai kedudukan taubat. Islam nak sebutnya, taubat kamu ni jangan kamu pandang lekeh, jangan. Ada orang yang dipandang taubat ni benda yang biasa-biasa. Dia bukan biasa, dia luar biasa. Senang ceritanya. Kerana orang nak bertaubat ni terlalu sukar untuk dia nak bertaubat pada Allah. Payah nak bertaubat pada Allah. Oleh kerana payah orang nak bertaubat pada Allah, maka dalam keadaan demikian, kalau kamu boleh buat taubat, kalau kamu boleh bertaubat, itu menunjukkan kamu ni manusia yang hebat sangat. Kerana kamu telah mengembirakan Allah. Kamu telah menjadikan kegembiraan yang besar pada Allah Subhanahu Wa Taala bila lihat hamba dia bertaubat pada dia. Itu cara demikian. Sebab sedar akan kesalahannya, baik yang disengajakan ataupun yang tidak disengajakan. Kenapa orang taubat? Kerana orang sedar dia buat salah. Bila dia sedar dia buat salah, sama ada kesalahan itu sengaja ataupun tak sengaja, lalu terbitnya pada diri dia taubat. Taubat ni tak mudah sebab ramai mana orang yang kata saya tak buat salah. Saya tak buat salah dalam hidup ni. Mana saya buat salah pun. Ini cara manusia, dia panggil demikian. Manusia ni dia tak nampak kesalahan dia. Tapi dalam keadaan yang demikian, lalu Islam ajar pada diri kita ni apa dia? Supaya kita cepat-cepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua masuk golongan umat manusia yang gemar bertaubat. Biar agar kita ni di antara orang yang suka bertaubat pada Allah. Kemudian menyedari segala kekeliruan yang kita lakukan dengan pengertian taubat yang sebenarnya ataupun yang nasuha, taubat yang benar-benar pada diri kita ini sendiri. Sungguh tidak terhitung banyaknya hadis yang menerangkan kemuliaan dan ketinggian nilai bertaubat itu. Banyak sangat. Ada hadis yang cerita tentang mengenai bernilainya kita ni bertaubat. Ataupun tentang bagaimana naiknya darjat kita bila kita bertaubat. Juga yang terdapat dalam beberapa ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para tabi'in yang hidup sepenggal beliau-beliau tersebut di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dalam ijma' ataupun kesepakatan alim ulama Islam menyatakan bahawasanya bertaubat
sehabis merasakan mengerjakan kemaksiatan. Bahawasanya bertaubat bila kita habis je buat maksiat, tiba-tiba kita taubat. Kemungkaran ataupun disebabkan kelalaian itu wajib hukumnya. Wajib. Maksudnya bukannya sunat-sunat. Bila kita selesai buat maksiat, sama ada benda tersebut dalam keadaan yang kita sengaja ke tak sengaja, jangan tangguh taubat. Jangan tangguh. Bahkan diajar supaya apa dia? Supaya secepat mungkin kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib hukumnya. Mengapa diwajibkan? Kita tanya balik, kenapa diwajibkan? Tentu saja sebab pengertiannya ialah mengetahui serta menginsafi bahawa segala bentuk dosa dan kemaksiatan itu tiada lain kecuali hanya merosakkan semua amalan yang dilakukan sebelum daripada itu. Kita kena tahu bahawa bila kita buat maksiat, hancur lebur amalan-amalan lepas. Habis. Amalan lepas. Jadi macam mana nak mengembalikan kehancuran tadi? Taubat. Taubat mengembalikan balik. Dia menutup kesilapan kita ini. Yang menyebabkan di waktu tersebut, amalan kita ni selamat. Terima balik. Di sisi Allah SWT yang lepas. Tapi kalau kita biarkan, habis ha? Semakin lama, semakin habis. Semakin lama, semakin habis. Amalan-amalan kita yang lalu. Juga dalam menjauhkan orang yang melakukannya daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Islam suruh jangan dekat dengan orang yang buat maksiat itu. Jauh. Jangan dekat dengan orang tu. Hal ini masuk dalam hal yang wajib menurut sendi-sendi keimanan seseorang. Tanda bagaimana wajibnya kita dalam kita minta ampun pada Allah. Tanda kita ni ada iman dalam hidup kita ni. Kemudian namun demikian, ada kalanya kelalaian itu diragu-ragukan. Ada kala bila kita terlibat dengan benda-benda yang maksiat ini menyebabkan kita ni jadi ragu dalam hidup kita. Jadi was-was terhadap keimanan pada Allah. Sana bahayanya bila kita membiarkan diri kita dengan maksiat. Bila kita membiarkan diri kita dengan maksiat, dia akan timbul dipanggil keraguan terhadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul keraguan terhadap syariat. Timbul penyakit ini. Penyakit ini biasa terjadi selain daripada hancur amalan, timbul yang disebut dengan keraguan dalam kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang semacam itu bukanlah kerana disengajakan terjadi. Sekalipun begitu, apabila telah ingat, maka bertaubat itu tetap diwajibkan atas pelaku. Maknanya taubat ini sentiasa diajar supaya pada diri kita ni, bila kita nampak saja kita dah berbuat maksiat, benda yang dilarang oleh Allah, wajib. Sama ada kita lalai ke, kita buat benda yang mungkar dan sebagainya. Mengingatkan apa yang dihuraikan di awal, maka mengetahui adanya kekeliruan itu dapat melenyapkan dosa. Bila kita tahu, maka kita kena buang dosa-dosa tadi. Tahu terhadap kita buat salah. Orang panggil demikian dalam diri kitanya. Bila kita tahu kita ni buat salah, Islam ajar supaya kitanya buang dosa-dosa tadi. Jangan kekalkan dosa tadi. Apabila sehabis itu, terus mengerjakan taubat. Katakanlah kita berbuat maksiat tu, maksiat kita ni apa dia? Maksiat kita ni mengumpat. Misal contohnya, mudah ya. Yang orang kita ni biasa. Dia perasan, Allah, aku sedang mengumpat ni. Misal contohnya, ni maksiat ni. Kita tengah mengumpat. Maka di saat tersebut, selesai je, kitanya berhenti terus. Dan wajib terus kita taubat. Wajib terus kita sebut, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mulut kita diajar supaya demikian. Kita perasan aku ni terbuat maksiat. Terjaga kan? Bila terjaga, buat maksiat apa dia? Kita azan subuh tu dengar dah azan subuh. Kemudian tapi kita peram je. Kejap lagi lah. Qamat nanti kita bangun lah. Tu kaedah peram dia panggil macam. Macam telur yang mengeram. Yang diperam oleh ayam tu misal contoh kan. Telur ayam. Dia diam, dia tunggu sekejap lagi. Aku nak tunggu qamat nanti aku bangun. Kemudian terjaga 7:30.
Habislah waktu subuh. Habislah waktu subuh. Kiranya. Ataupun terjaga pukul 8. Subuh gajah terus. Kemudian kita pun terjaga. Kaedah Islamnya apa dia? Taubat terus. Jangan kita kata, Allah tak apalah. Besoklah kita taubat. Tak boleh. Islam dia nak suruh, kamu taubat terus. Minta ampun terus. Nak kena sembahyang taubat ke? Tak. Mulut kamu tu minta ampun pada Allah. Rabbighfirli wa tub alayya. Wahai Tuhanku, ampunkan dosaku, aku taubat ke atas diri aku sendiri. Itu cara dalam Islam. Selesai je buat maksiat ataupun tengah terbuat maksiat tu, kita terjaga daripada kemaksiatan itu, taubat terus. Jangan tunggu. Tunggu bila? Tunggu Ramadan lah. Nak taubat, jangan. Islam larang. Jangan kamu tunggu untuk nak bertaubat. Bila kamu selesai daripada terbuat benda yang melalaikan dan melekakan, melanggar syariat, taubat terus. Itu cara demikian pada diri kita. Jadi secara ringkasnya, dalam keadaan bagaimanapun, tidak terdapat perbezaan pendapat antara seluruh alim ulama perihal wajibnya taubat. Dalam bab ni, tak ada alim ulama khilaf. Alim ulama kata, ya, kena segera untuk bertaubat pada Allah. Di antara makna taubat ialah meninggalkan segala macam kemaksiatan secara spontan. Ini di antara makna taubat. Salah satu di antara makna taubat, berhenti daripada maksiat secara spontan. Maknanya, waktu mana kita perasan ini adalah maksiat, berhenti terus. Jangan kita teruskan, jangan. Kalau kita teruskan juga, maknanya kita mengumpul gandaan dosa. Gandaan dosa dalam Islam. Islam dia tak nak kita ni menggandakan dosa. Jangan. Kalau kita tahu ni dosa ni, tapi kita buat juga, terus juga. Misalnya contoh apa dia? Orang yang dia tengah dalam keadaan dia solat, dalam keadaan dia tak ada wudu. Dia solat dalam keadaan tak ada wudu. Dia perasan dia rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua dia perasan. Dia nak teruskan ke ataupun dia nak kena berhenti. Dan Islam ajar berhenti terus. Berhenti terus. Dia tak boleh teruskan. Kalau dia teruskan juga, dia buat dosa. Dia buat dosa, bukan dia buat yang disebut dengan amalan yang disuruh dalam agama. Kadang-kadang kan kita kan serba salah. Kebetulan kita je itu imam, misal contoh. Belakang kita ni pula orang-orang yang hebat-hebat. Belakang kita sedang membawa mereka. Tiba-tiba baru perasan. Tengah solat 2 rakaat baru jadi itu imam ni. Baru perasan tak ada wuduk. Allah, tak ada wuduk. Baru perasan tak ada wuduk. Nak berhenti ke, nak jaga belakang ke, nak jaga Allah kat depan. Ramai orang dia kata biar je lah, langgar je lah. Langgar je lah. Waktu mana dia langgar je lah tersebut, dia buat dosa. Gandaan dosa berlaku pada diri. Islam suruh, waktu tu kamu kena berhenti terus. Tak boleh kamu teruskan. Walaupun keadaan kamunya macam mana sekalipun, kamu kena berhenti. Bagi pada orang lain lah. Meneruskan iman. Itu cara demikian. Antara tidak perlu ditunda-tunda, manakala telah dimaklumi bahawa yang dikerjakan itu betul-betul melanggar syariat agama. Dia tahu dah. Kalau dia buat juga, dia melanggar syariat agama. Tak boleh dah pada diri dia demikian. Jangan dilanggar syariat agama dalam keadaan kita sedar. Dalam keadaan kita ni waras pemikiran kita. Sesudah itu dilanjutkan dengan niat yang kukuh. Lepas pada kita taubat, benda apa yang kena buat? Niat kita kukuh, kena kuat. Aku berazam dalam tuadan aku tak akan ulang lagi perbuatan dahulu. Kerana ramai kan orang begitu. Dia dalam keadaan yang dia minum arak. Dia minum arak. Tiba-tiba Allah bagi kesedaran pada dia. Minum arak ni, kamu ni dosa. Dia langgar. Dia campak terus. Botol-botol arak, minuman arak tadi. Kemudian dia pergi mandi. Dia pulihkan diri dia taubat. Semayang taubat, dia berdoa pada Allah. Kemudian lepas itu, dia mesti tanam dalam diri dia. Aku tak boleh buat dah. Sampai bila-bila perbuatan ni. Itu cara demikian. Dosa banyaklah. Dosa yang orang kita ni buat dalam hidup. Dosa-dosa besar, dosa kecil. Kita diajar supaya dosa-dosa ni jangan berterusan dilakukan. Jadi, bila kita sedar benda tu dosa, berhenti terus.
Jangan kita teruskan dosa-dosa kan. Anak-anak muda kan, dia berjalan. Kadang-kadang ni, yang terbaru ni pergi konsert pula. Anak muda kan, pergi konsert iblis, dia panggil macam. Konsert yang bukan belis ke apa dia panggil. Iblis lah, senang kita. Konsert belis. Tu dipanggil. Bila disedarkan dia dan diingatkan dia, dia tengah beratur misal contoh. Nak masuk. Tiba-tiba tengok dalam Facebook orang sedang sebut bahawa konsert ni berdosa, konsert ni begini dan sebagainya. Kita pun tengah beratur tu, berhenti terus. Corner balik, keluar daripada beratur tadi, balik terus. Mayang sunat taubat, doa pada Allah supaya jangan terlibat dengan perkara-perkara demikian. Ni bertompik meraung anak-anak perempuan kan, pergi konsert. Kita tengok yang terbaru di Kelantan tu, sampai peringkat macam gila-gila manusia. Hilang akal, hilang kewarasan. Kepala tu tunjuk. Orang pun tepuk dia. Biar sedar sikit, misal contoh. Orang sedar. Dia pun terjaga. Kenapa? Engkau buat ni dah melampau dah, misal contoh. Ada macam nak menyembah dah kepada lagu-lagu yang entah apa-apa sebegini. Dia panggil demikian. Dia pun bika bangun, pergi keluar terus. Taubat, sebut mulut dia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dia taubat pada Allah. Ni cara diajar supaya kita lakukan. Lepas pada tu, kawan dia bertanya, engkau kat mana? Aku dah balik dah. Aku tak nak datang dah tempat-tempat. Itu cara niat dia. Bila orang lain ajak, sekali lagi, jom kita pergi balik. Tak nak dah. Saya tak nak pergi dah. Benda-benda yang demikian. Buatnya mati tengah-tengah begitu. Mati sia-sia saja. Hidup sia-sia je. Jadi bahan bakar dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala aja. Kita sebut demikian. Ini tanda apa dia? Taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni pelik ni. Saya dapati kesan daripada COVID yang berlaku 3 tahun ini menjadikan hati-hati manusia ni kelabu, gelap hati manusia. 3 tahun tak dengar kuliah. 3 tahun tak datang semayang berjemaah. 3 tahun. Kalau tak datang semayang Jumaat 3 kali berturut-turut pun dah Allah tutup dah hati. Bayang Allah dah petuli hati. Kalau 3 kali Jumaat yang tak datang tu. Ni bukan 3 kali, ni 3 tahun. 3 tahun tak datang. Ada orang tak berjumpa jalan ke masjid dah sekarang. Nak sebutnya gambaran bagaimana kelamnya hati. Tengok anak-anak kita kan, yang haters ni kan, dalam Facebook dan sebagainya. Buruknya hati mereka. Teruknya keadaan pada diri mereka. Ini kesan daripada mana? Kesan daripada Allah jadikan COVID ni menjauhkan dan menjarakkan hati-hati manusia. Hati di kalangan kita. Kuliah-kuliah kita tengok sekarang tak ada orang. Pergi masjid-masjid kan, kuliah-kuliah. Tapi yang pelik, konsert ramai pula. Konsert sampai kena bayar. Konsert iblis tu kan kena bayar banyak mana. Konsert iblis tu yang masuk ke konsert iblis tersebut 500 orang kena bayar tiket dia. Tapi 25,000 orang dah. 25,000 orang. Tak kegila dia panggil. Ada konsert dewa tu kan, dewa ke dewi ni panggil. Konsert yang datang tu 2 malam berturut-turut. Orang datang gila-gila manusia. Kenapa konsert boleh ramai orang datang? Kenapa masjid pula diskat, kuliah-kuliah ditahan? Ni tak ada kerja dipanggil. Ustaz-ustaz tertentu ditarik tauliah. Dengan tujuan apa dia? Ustaz ni tak boleh mengajar. Ustaz ni tak boleh mengajar. Padahal masjid tak ada orang. Di saat mana masjid tak ada orang. Kalau masjid tu ada orang, tahanlah juga. Tahan ustaz ni jangan berkuliah. Kerana ustaz ni boleh jadi ada masalah dengan politik kami. Boleh jadi demikian. Tapi tak. Di saat mana masjid kosong, ustaz ditahan kuliah. Tak diberi. Dia rela masjid tersebut kosong. Tak ada orang pun tak apalah. Asal apa dia? Asal aku kuat hati. Ni bagaimana buruknya hati di kalangan sama kita ini sendiri. Dan kemahuan yang teguh untuk terus meninggalkan kemaksiatan apapun. Kemaksiatan apapun. Maknanya, bila orang taubat, dia mesti ada kemahuan yang teguh untuk dia nak tinggal. Walaupun benda tu betul dengan perasaan dia, nak kepada nafsu dia, tapi dia mesti tolak. Aku tak boleh buat dah. Jangan buat. Kalau aku buat juga,
menyebabkan di waktu ini aku akan jadi rosak dalam kehidupan aku. Juga di saat-saat yang akan datang sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Ini sampai bila kita kena bertekad begitu. Tanda orang taubat. Sampai nafas-nafas terakhir. Sah kita. Hujung dah nafas kita ni. Lalu di saat tersebut, taubat kita ni berterusan dan berterusan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan beristiqamah kita dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Agama. Allahu Akbar. Kalau kita boleh buatlah macam tu kan. Memang beruntunglah kita. Lepas pada kita mati nanti, wahati kita hidup. Kejap je hidup. Tapi, pahala aku banyak dalam hidup. Tapi kalau kita ni membiarkan kemusnahan, masuk dalam kubur, menyesal je kita. Hidup pun tak ada manfaat. Kenapa dia? Kerana hidup ni habis. Pahala-pahala kita ni dihancurkan oleh dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita menghancurkan pahala yang kita buat. Kita bukan tak semayang. Tapi semayang kita tak diterima di sisi Allah. Buat apa dalam hidup kita? Kerana apa dia? Kerana dosa yang kita buat. Semayang tu tidak mengubah diri kita, menjadikan diri kita ni semakin istiqamah dengan Islam. Tetapi semayang kita ni, kita semayang juga. Buat dosa juga. Dua-dua kita buat. Macam Allah yarham Tok Guni Abdul Aziz dia sebut dulu. Dia kata, hospital kita buat juga. Lepas tu, nyamuk Aedes, kita bela juga. Kita buat juga tangkungan, kita buat besar. Jadi, apa guna dipanggil dengan hospital ni? Hospital yang kita buat. Macam orang jogging kan. Orang jogging juga. Lepas tu isap rokok. Isap rokok. Lepas jogging tu isap rokok. Manfaat apa dia? Dia jogging tu nak jaga jantung dah. Tapi lepas pada jogging, dia pergi isap rokok. Kan kontradik tu, dia panggil. Lepas orang kita kan jogging. Jom kita jogging. Jom kita mengayuh basikal. Misal contoh. Yang mengayuh basikal. Kayuh basikal. Siap kayuh basikal. Jom kedai mamak. Makan roti canai. Makan roti canai 3 biji. Lepas tu dia seorang. Roti canai telur 3 biji. Dia seorang. Lepas tu dia tarik 3 gelas. Nak sebut. Manfaat apa dia pergi mengayuh basikal tadi? Berpuluh-puluh kilometer. Kemudian dia hancurkan kayuhan basikal tadi. Dengan dia buat amalan ini. Menyebabkan hancur amalan tadi. Hidup orang Islam ni dia tak boleh kontradik. Tak boleh. Dia kena selaras. Selaras je untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Kalau kita hidup bertembung, maka tak selesai dalam hidup kita. Kita semayang. Tutup aurat. Tapi maksiat buat juga. Bila kita buat juga maksiat tadi, dia akan bertembung lah. Dengan di antara keburukan dengan kebaikan tadi. Habislah. Benda yang buruk ni walaupun setitik, dia menghancurkan susu sebelangnya. Setitik nila merosakkan susu sebelangnya. Dia panggil demikian. Padahal susu bukan banyak, sebelangnya dipanggil demikian. Tapi kerana setitik nila, habis. Demikian dengan kita kan. Segelas air dirosakkan dengan setitik segelas air dirosakkan dengan setitik air cicak. Tak cicak tu warna putih, bukan yang warna hitam tu. Tapi yang warna putih masuk dalam segelas. Nak minum kita. Taubatlah haram tak minum. Nak sebutnya gambaran bagaimana amalan kita ni akan hancur. Bila akan hancur? Bila kita buat benda yang dilarang oleh Allah dalam keadaan yang konsisten. Kita buat benda yang disuruh oleh Allah, konsisten juga buat benda yang dilarang oleh Allah. Dua-dua kita buat. Sebab tu ada seorang pakcik tu, dia kata, saya ustaz, masjid saf pertama juga. Kelab malam pun saf pertama juga. Dua-dua saf yang pertama. Dia tanya, kenapa pakcik buat demikian? Saya nak suruh Allah pening dengan saya. Sedap dia sebut demikian. Padahal dia yang pening dengan perintah Allah. Perintah Allah ni selaras. Bila Allah bagi pada kita jalan yang lurus dalam hidup, janganlah kita dicampuri dengan jalan yang buruk dalam hidup kita. Campur sikit je habis. Campur yang buruk ni apa dia? Maksiat. Lawan pada maksiat, ibadah. Bila kita buat ibadah, jangan buat maksiat. Itu cara dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Kahwin juga. Berzina juga. Ini apa benda yang kamu buat dalam hidup kamu? Orang kita kan, dia dah kahwin dah, tapi dia pergi berzina. Itu yang Allah
suruh orang yang kahwin tu kena rejam sampai mati. Kenapa dia jadi, kalau dia tak kahwin, kena sebat 100 kali. Sebat. Cara dia taubat. Cara dalam Islam kan, kalau dia tak kahwin. Tapi kalau dah kahwin, tiba-tiba kamu pergi berzina juga. Maknanya apa dia? Kamu ni buat rosak perkahwinan kamu. Merosakkan perkahwinan itu. Kamu ni kena rejam sampai mati. Bila cukup syarat lah. Cukup syarat semua. Ada saksi dan sebagainya. Ni kan undang-undang Islam. Sebab tu kita sebut undang-undang Islam ni berbeza dengan undang-undang ciptaan manusia. Manusia cipta tak ada roh. Dosa, pahala, syurga, neraka tak ada. Manakala undang-undang Allah jauh ada roh dipanggil. Ada sebab. Kenapa di sebalik itu? Ada benda yang hidup. Nakalam minallah. Cegahan daripada Allah. Orang yang bodoh dia kata tu tak puas hati kerana dia kalah hati. Yang orang yang berfikiran demikian. Tapi kita nak sebut bahawa di sana ada dipanggil perundangan yang undang-undang yang diajar oleh Allah. Macam mana untuk sampai kamu samak ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cara demikian dalam hidup. Allahu Akbar. Di antara makna taubat ialah meninggalkan segala macam kemaksiatan secara spontan. Artinya tidak perlu ditunda-tunda. Manakala telah dimaklumkan bahawa yang dikerjakan itu betul-betul melanggar syariat agama. Sesudah itu dilanjutkan dengan niat yang kokoh. Dilanjutkan dengan niat yang kokoh. Dan kemahuan yang teguh untuk terus meninggalkan kemaksiatan apapun. Juga di saat-saat yang akan datang. Sampai menghembus ke nafas-nafas yang terakhir. Itu diajar demikian. Selain apa yang disebut di atas, juga mencapai kekurangan daripada amalan-amalan baik yang tertinggal di masa yang telah lampau. Bila kita taubat, Tuhan kita kata, dia menyempurnakan kesilapan kita yang lalu. Kesilapan kita yang lalu tu, dalam hidup kita ni, kita adalah yang salah tu. Bila kita taubat, dia macam menampung, tutup yang silap lalu. Jadi bila kita taubat tu, Allah tak sebut lagi dah dosa kita yang lepas. Telah ditutup. Dengan apa dia? Satu tampalan yang besar, itu taubat. Taubat ni menampal kesilapan kita ataupun mana kebocoran dan kesalahan kita yang lalu. Bila kita taubat, Allah ampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Tak ada dah pada diri kita demikian. Untuk mensucikan dosa-dosa ini tidak perlu diragu-ragukan lagi. Perihal kewajipan bertaubat itu. Untuk menyucikan perkara demikian, jangan ragu-ragu. Bila kita nak bertaubat pada Allah, jangan teragak-agak. Allah terima ke tak terima taubat? Taubat je pada diri kita ni. Allah akan terima taubat kita. Siapan kita banyak mana pun, segunung mana pun dosa-dosa kita, Allah terima bila kita taubat pada Allah. Demikian pula dalam masalah penyelesaian dalam hati mengenai perbuatan dosa yang lalu. Perbuatan dosa yang lalu. Kemudian berazam dengan sekeras hati untuk tidak melakukan lagi juga dosa-dosa yang lain. Maka yang semacam itu hukumnya bertaubat adalah wajib. Maknanya kita kukuhkan jiwa kita. Aku tak akan ulang lagi dosa yang lalu yang pernah aku lakukan sebelum daripada ini. Menyesali diri sendiri dan bertekad untuk tidak mengerjakan yang semacamnya. Itulah sebenarnya jiwa ataupun roh orang yang bertaubat. Itu sepatutnya. Dan dengan itu pula sempurnalah jalan yang ditempuh menuju apa yang telah dicita-citakan, yakni kesucian dan kebersihan jiwa dan hati. Dengan meneliti apa yang disebut di atas, jelaslah bahawa halnya penyesalan yang dapat membuahkan amalan yang berupa taubat itu memang wajib hukum. Wajib. Bukannya kata sunat-sunat. Tak. Bila kita bertaubat, maknanya wajib di sudut hukum. Bukankah kita semua telah mengetahui dengan sebenar-benarnya bahawa menyesal itu adalah suatu bentuk kesakitan dalam jiwa dan pasti akan dirasakan bagi setiap mukmin manakala ia telah memakrifati sungguh-sungguh apa yang diperolehi dan perbuatan yang berdosa. Ingatlah senantiasa bahawasanya berbuat kemaksiatan, kemungkaran dan kelalaian itu menghabiskan
usia manusia tanpa ada gunanya sedikit. Siapa-siapa yang berbuat maksiat, artinya dia sedang menghabiskan modal yang utama yang Allah bagi pada kita ialah usia. Umur kita ni dengan sia-sia saja. Patutnya masa yang kita lalui ni semua bermanfaat. Macam bila kita datang kerja kan. Kerja tu daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Mesti bermanfaat. Mesti kita gunakan sepenuhnya masa tersebut untuk kita bekerja betul-betul. Allah bagi masa kita hidup. Patutnya masa hidup ni semuanya penuh dengan ibadah pada Allah. Bermanfaat. Tapi bila kita buat maksiat, kita telah merugikan masa tadi. Yang tu yang Allah SWT sebut. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia ni dalam keadaan kerugian. Kenapa manusia jadi rugi? Kerana dia buat maksiat. Bila dia buat maksiat, kerugian. Macam orang panggil, sia-sia je. Kalau kita bayar gaji pada seorang, tapi dia tak buat benda yang kita suruh. Yang lebih teruk lagi, dia buat benda yang kita larang. Kita bayar gaji pada seorang kan. Katakanlah kita ni pemajikan, kita ni ketua. Kita bayar gaji pada staf kita. Kamu kerja di antara masa ni hingga masa ni kamu kena kerja. Tiba-tiba dia tak buat kerja tu. Yang lebih teruk lagi, dia buat satu benda yang mencabar kita. Benda apa yang kita akan rasa? Kita rasa marahlah kerana kita majikan. Allah lebih daripada itu. Allah lebih daripada itu. Kita sebagai mak ayah. Senang je. Kita mak ayah. Kita ni bagi duit pada anak kita. Bagi kehidupan dia, tidur awal, kemudian bangun, kita kejut, kita siap sarapan, kita bagi makan semua. Kemudian kita suruh dia pergi sekolah. Tiba-tiba dia melencong. Dia pergi main game. Misal contohnya. Dia balik je, habis je masa sekolah, dia balik. Sengih dia balik. Misal contoh. Dia balik waktu tersebut. Kita tahu dia buat benda demikian. Dia tak pergi sekolah. Kita rasa marah kan? Marah. Allah dengan kita macam mana? Allah suruh kita jadi hidup atas dunia ni dalam keadaan yang Allah suruh kita jadi hamba pada dia. Jangan hamba selain daripada dia. Tiba-tiba kita pergi hamba selain daripada dia. Habis. Dalam hidup. Allah bagi semua. Apa benda yang Allah tak bagi? Rezeki Allah bagi. Kehidupan Allah bagi. Segala benda Allah bagi. Dalam hidup kita. Tiba-tiba kita ni buat maksiat. Sia-sialah yang Allah bagi tadi. Sia-sialah yang Allah bagi. Kita mensia-siakan peluang yang Allah bagi. Buktikan pada aku yang kamu ni selayaknya jadi hamba aku. Tiba-tiba tak. Patutnya kita ni, kalau Allah nak buat kita katak puru boleh. Kalau Allah nak buat kita ni belalang boleh. Kan? Kalau Allah nak buat kita Doraemon boleh. Senang kita. Tapi kenapa Allah tak buat Doraemon? Allah tak jadikan kita ni batu-batan kayu-kayu. Allah pilih kita ni jadi manusia. Jadi manusia. Ni sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan kamu secantik-cantik kejadian. Aku jadikan pada kamu. Tiba-tiba aku jadikan pada kamu buat maksiat. Memang kamu ni jadi mensia-siakan segala peluang yang aku bagi pada kamu. Umur habis sedangkan kemurkaan Allah Ta'ala pasti ada dan akan datang sewaktu-waktunya. Akan datang masa sedangkan Allah telah bagi dah kesempatan itu pada diri. InsyaAllah kita sambung pada tajuk bertaubat harus dilakukan segera tanpa ditunda-tunda. InsyaAllah tajuk yang akan datang nantilah. Pada minggu yang akan datang nanti kita akan bincangkan tajuk ini. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.